Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farhan bin Tamin, Pensyarah Pengajian Islam, Jabatan Umum, Kolej Yayasan Pelajaran Johor. Islam dan teknologi tidak boleh dipisahkan. Islam tidak menghalang umatnya untuk mengejar teknologi. Di dalam slide ini kita akan membincangkan konsep teknologi Islam serta menjelaskan ciri-ciri sains dan teknologi daripada perspektif Islam. Di antara ciri-ciri Islam dan teknologi yang paling utama adalah yang pertama, iaitu bersumberkan wahyu. Sains dan teknologi Islam adalah bersumberkan Al-Quran yang merupakan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sains Islam bersumberkan wahyu, maka tumpuan sains Islam ialah untuk memberikan manfaat dan segala aktiviti yang dilakukan mestilah dalam ruang lingkup yang dibenarkan dan dijauhi daripada melakukan kemusnahan dan kemudaratan terhadap masyarakat dan alam sekitar. Yang kedua, aktiviti sains dan teknologi adalah ibadah. Mempelajari ilmu sains dan teknologi dalam Islam merupakan ibadah. Ini bermakna sains merupakan alat yang mencapai pengabdian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah itu bukan sahaja terletak pada rukun Islam yang wajib kita lakukan, tetapi meliputi kepada semua aspek kehidupan manusia yang berlandaskan kepada syariat Islam. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Az-Zariyat yang bermaksud, "Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku." Yang ketiga, tidak bersifat bebas nilai. Kebebasan dalam Islam ada batasnya dan terikat dengan tanggungjawab sosial dalam kehidupan. Dengan itu, sains dan teknologi Islam tidak bersifat bebas nilai dan ia terikat dengan prinsip-prinsip dan etika yang tertentu. Prinsip utama etika Islam, sains dan teknologi Islam ialah untuk memenuhi tanggungjawab akhlak yang mana garis panduannya telah ditentukan oleh syariat, yang mencakupi perkara halal, haram, wajib, harus, makruh dan juga sunat. Ini termasuklah bersikap adil dalam memenuhi tanggungjawab, memelihara keindahan dan menjaga keaslian alam semula jadi, tidak merosak dan memusnahkan alam, mengutamakan kepentingan awam dan tidak melakukan pembaziran dalam mengeksploitasi sumber asli. Yang keempat, matlamat tidak menghalalkan cara. Ini bermaksud walaupun aktiviti sains dan teknologi bertujuan untuk mencapai kemajuan, cara yang tidak bermoral dan menyalahi syariat Islam adalah tidak dibenarkan sama sekali. Ini kerana sains dan teknologi Islam terikat dengan nilai akhlak yang ditentukan oleh syariat, iaitu sistem nilai yang berasaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh itu, penggunaan sains dan teknologi pengetahuan berkait rapat dengan persoalan pelaksanaan tanggungjawab akhlak, iaitu hak sesama manusia, hak sesama makhluk dan hak terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kegagalan menggunakan ketiga-tiga hak tersebut akan menyebabkan seseorang menerima balasan azab di akhirat kelak. Kesimpulannya, umumnya sains Islam berbeza dengan sains Barat kerana yang pertama bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah, yang kedua mementingkan nilai moral dan etika yang tinggi dalam semua aktiviti sains, yang ketiga aktiviti sains Islam adalah termasuk dalam ruang lingkup beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mempunyai garis panduan dan batasan-batasan tertentu ke arah mencapai kecemerlangan, keberkatan dan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dalam segala aktiviti yang dijalankan menurut ketetapan syariat Islam. Dan yang terakhir, kesejaratan sains dan teknologi Islam bukan sahaja kerana penyumbangnya terdiri daripada pelbagai kelompok yang berada di dalam polisi sains pemerintah Muslim, tetapi juga khalayak yang menerima sumbangan sains dan teknologi Islam adalah terdiri daripada pelbagai komuniti dan tamadun.